Pada awal tahun 2012, sebuah video berbahasa Yunani mula beredar di YouTube selepas dimuanai oleh seorang pengguna bernama Erythrios. Video tersebut tampil dengan tajuk Maria yang dirasuk menghina para santo. Rakaman ini sebenarnya merupakan muat naik semula daripada satu rakaman lama yang dipercayai dirakam beberapa tahun sebelumnya. Έχουμε τη μαρτυρία μιας κοπέλας που ακούει στο όνομα Μαρία, την οποία μάλλον γνωρίζει η μισή Ελλάδα, γιατί γυρίζει από εκκλησία σε εκκλησία. Μέσα της κατοικεί ο ίδιος ο Σατανάς. Το λέει η ίδια. Πώς έγινε αυτό? Όταν ήταν 3 χρόνων, ο πατέρας της την έστειλε στο διάλογο. Της είπε αυτό το χαριτωμένο εντός εισαγωγικών, ας το διάλογο. Ας δούμε το βίντεο. Dalam rakaman, seorang lelaki yang tidak memperkenalkan dirinya menceritakan secara ringkas latar belakang video yang bakal ditonton. Lelaki itu menjelaskan bahawa apa yang berlaku bukanlah satu bentuk hiburan atau pertunjukan, sebaliknya dokumentasi terhadap penderitaan yang dialami oleh seorang gadis bernama Maria. Πόσα χρόνια, Μαρία μου, υποφέρεις έτσι? Από 3 χρονών. Και είσαι πόσο Μια ετών? βλαστήμια του μπαμπά μου. Τώρα είναι? είμαι 40. Από μια βλαστήμια του πατέρα Από σου. μια βλαστήμια του μπαμπά μου, μάλιστα. Το σώμα ας βασανιστεί την ψυχούλα μου να μην χάσω. Αυτή η ψυχή. Δεν έχει εξουσία το δαιμόνιο και τι βασανιστήρια μου κάνει. Πόσο μάλλον να με κερδίσει στην κόλαση, τι έχει να μου κάνει. Rakaman menunjukkan Maria berada dalam keadaan tenang pada awalnya. Τι όμορφα που μιλάς και ήρεμα. Είδες πόσους ξεγελάς, τα λέγανε πω την κοπελίτσα αυτή. Τι αγία που είναι. Τι ήρεμη, τι καλή είναι αυτή η κοπέλα, είναι άρρωστη. Για όνομα του Θεού. Κοίταξε υποκρισία. Κοίταξε υποκρισία. Namun selepas beberapa menit, perilakunya berubah secara drastik. Δεν άντεξες πια. Δεν άντεξες πια. Και που το καμουρέ, Κάτω τα ξέρε τα χέρια σου. μαλάκια σου. Κάτω τα χέρια σου και τα μαλάκια μου αν σε πειράζουν. Έτσι. Δεν άντεξες πια. Apa yang menjadikan video ini lebih menggerunkan bukan sahaja kandungannya, tetapi juga misteri yang berkait rapat dengannya. Πώς κάνει στον κόσμο. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Πού φτάνουν οι άνθρωποι. Με τα μάτια να το πεις. Θέλω να γίνει ο άντρας, γυναίκα. Ο Κύριος μου έχει μακριά μαλλιά. Ρε κεράτα, Μέσα από τα ζώα. ο Χριστός είχε μαλλιά, αλλά τι μουστάκες είχε και τι γέλια και φαινόταν ότι ήταν άντρας. Έβλεπες Ένα αυτό σου τι λέω, θες. αφού κατόρθωσα και έκανα τη γυναίκα άντρα και τον άντρα γυναίκα, ξύρισα ρε τους παπάδες και τους έκανα λαϊκούς. Berdasarkan pengakuannya sendiri, satu entiti roh jahat dipercayai bersemadi di dalam dirinya dan entiti ini dikatakan berdiam tanpa diketahui oleh sesiapa. Rakaman ini dipercayai dibuat di sebuah biara terpencil di Greece. Di dalamnya kedengaran suara seorang lelaki sedang berbicara dengan Maria. Namun suara yang menjawab bukanlah suara Maria. Entiti yang bercakap melalui gadis itu didakwa sebagai roh jahat menjawab soalan dengan nada sinis dan provokatif. Μέχρι που κατόρθωσα και βγάλανε ταινία για πόρνο το Χριστό σου. Και δεν θα κατορθώσω ρε κερατά να ψηφίσουνε το νούμερο 666. Κάνεις τη δουλειά σου. Κάνεις τη δουλειά σου εσύ. Nama Maria yang berasal dari Patras kemudian menjadi sebahagian daripada satu legenda misteri yang sukar dijelaskan. Kisah ini tidak muncul melalui laporan berita arus perdana maupun jurnal saintifik. Sebaliknya tersebar melalui sebuah rakaman video lama yang kini beredar di internet. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada Maria? Adakah perubahan yang dialaminya sekadar reaksi psikologi, direka semata-mata untuk tujuan hiburan? Atau ada latar belakang yang lebih gelap dan tersembunyi di sebalik rakaman itu? Menurut keterangan yang ditulis oleh Erythrios dalam deskripsi asal,
Rakaman ini merupakan sebahagian daripada usaha misioneri seorang pendeta dari biara Ortodoks, namun kesahihan maklumat ini sukar untuk disahkan. Setelah diselidiki melalui pelbagai sumber di internet, hampir semua keterangan mengenai kejadian ini diceritakan oleh sebuah laman web, iaitu Pentapostagma. Maria dikatakan mula mengalami gangguan misteri sejak usia 3 tahun. Keluarganya hidup dalam konflik yang berterusan. Ayahnya sering melontar kata-kata laknat atau kutukan sejak Maria masih kecil. Ibu Maria merupakan seorang wanita yang mempunyai ramai anak. Selepas kelahiran Maria, ibunya dikatakan telah melakukan 7 pengguguran lagi. Walaupun diberi nasihat oleh seorang pendeta Ortodoks yang terkenal di Patras, Elder Gervasios, ibu Maria tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya cuba membela diri dengan keangkuhan serta pelbagai justifikasi. Elder Gervasios kemudian meramalkan bahawa akibat perbuatan dan sikap itu, Maria akan menderita akibat gangguan roh jahat sepanjang hidupnya. Dalam naratif keagamaan tempatan serta perspektif Greek Ortodoks, dosa dan konflik keluarga yang tidak diselesaikan sering dikaitkan sebagai faktor yang menyebabkan seseorang mudah dikuasai roh jahat. Disebabkan dosa yang kamu lakukan tanpa penyesalan, 7 roh jahat akan memasuki anak kamu yang paling kecil dan menyiksanya selama bertahun-tahun. Dan bersama-sama dengannya, kamu juga akan menderita. Maria kemudian dibawa oleh ibunya mengembara dari gereja ke biara, sehingga akhirnya mereka tiba di sebuah biara di Pulau Corfu yang terletak di barat laut Greece, dengan harapan dapat membebaskan dirinya daripada gangguan roh jahat. Sepanjang tempoh itu, Maria terus menanggung beban yang dipercayai berkait dengan dosa serta konflik keluarganya. Sementara rakaman video menunjukkan perubahan perilaku yang semakin ketara setiap kali unsur keagamaan diperkenalkan. Άκου διάφορα. Ότι καλό έχω κάνει ο Κύριος μου το ξέρει και όχι εσύ. Και τώρα ρε κερατά, και τώρα ρε κερατά, πας να μου κλέψεις τις ψυχούλες μου μέσα από την αγκαλίτσα. Pada awalnya video ini hanya tersebar dalam komuniti Ortodoks Yunani, tetapi menjadi tular selepas dimuat ke YouTube. Kesahihan rakaman ini masih menjadi persoalan kerana tiada laporan dari media besar Greece seperti Kathimereni atau Prototema, tiada rakaman rasmi wawancara dengan Maria, dan tiada pengesahan daripada ahli psikologi. Ada yang percaya rakaman ini berdasarkan kejadian sebenar yang mengaitkan Maria sebagai mangsa dosa keluarga, manakala golongan skeptikal pula percaya Maria mengalami trauma dan gangguan psikologi, mungkin psikosis atau dissociative disorder, dan video itu hanyalah eksploitasi penderitaan seorang gadis tanpa rawatan yang sesuai. Hampir semua maklumat mengenai kejadian ini diperoleh daripada satu laman web sahaja, iaitu Pentapostagma. Kisah Maria kekal samar dan kontroversial, sama ada ia merupakan gangguan rohani, fenomena psikologi, atau sekadar sensasi video viral, menimbulkan banyak persoalan yang tidak terjawab. Hidup Maria kini menjadi legenda misteri, namun kebenaran tentang apa yang dialaminya masih belum dapat dipastikan. Seorang wanita Brazil berusia 37 tahun bernama Rosângela Almeida sedang menjalani aktiviti harian bersama keluarganya apabila dia tiba-tiba rebah secara mengejut. Dia segera dibawa ke hospital di mana doktor mendapati dia telah mengalami 2 serangan jantung. Keadaannya berada pada tahap kritikal dan selepas beberapa hari dirawat di unit rawatan rapi, Rosângela disahkan meninggal dunia pada 28 Januari 2018. Keluarganya mengadakan upacara peringatan pada malam yang sama dan dikebumikan di tanah perkuburan Senhora Santana, berhampiran kampung halamannya. Jenazahnya diletakkan di dalam keranda kayu yang disaluti simen. Kehilangan Rosângela pada usia muda memberikan kesan mendalam kepada keluarganya, terutama ibunya. Namun apa yang tidak diketahui oleh mereka ialah kesedihan itu bakal bertukar menjadi satu tragedi yang tidak dapat dilupakan. Sehari selepas jenazah Rosângela dikuburkan, penduduk yang tinggal berhampiran tanah perkuburan mula mendengar bunyi aneh. Bunyi itu berupa hentakan tangan pada permukaan keras
dan sesekali disertai suara yang kedengaran seperti jeritan halus. Pada mulanya, penduduk sekitar menganggap bunyi itu hanyalah gurauan kanak-kanak nakal yang sering bermain di kawasan perkuburan, memandangkan situasi umpama ini pernah berlaku sebelum ini. Hari demi hari berlalu, namun bunyi aneh itu tidak pernah berhenti. Sehinggalah selepas 11 hari kemudian, penduduk di kawasan itu mula menyadari bahawa bunyi aneh itu sebenarnya datang dari kubur Rosangela. Penduduk sekitar segera memaklumkan perkara ini kepada keluarganya, bimbang Rosangela disalah tafsir telah meninggal dunia ketika dikebumikan. Hal ini menimbulkan kebimbangan kerana Rosangela diketahui sering mengalami pingsan sejak kecil dan tempoh tidak sedarkan diri yang dialaminya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak mustahil dia hanya pingsan ketika kaki tangan hospital tersalah mengesahkan kematiannya. Penduduk kampung bersama ahli keluarga segera menuju ke tanah perkuburan dan membuka kerandanya dengan harapan masih dapat menyelamatkannya. Chama a SAMU, moço. Chama a SAMU aí, rapaz. Liga, gente, passa a SAMU. Namun, Rosangela tidak menunjukkan sebarang tanda bahawa dia masih hidup. Walau bagaimanapun mereka yang menyentuh tubuhnya mendapati tubuhnya masih terasa hangat, sekaligus menguatkan kepercayaan bahawa Rosangela mungkin masih hidup sehingga waktu yang tidak lama sebelum itu. Paku keranda kelihatan lebih longgar berbanding ketika Rosangela dikebumikan. Selain itu terdapat kecederaan pada pergelangan tangan serta kesan darah di dalam keranda yang sebelum ini tidak ada. Beberapa keping kapas yang dimasukkan ke dalam hidung dan telinga jenazah juga telah terkeluar. Saksi yang hadir turut memberitahu bahawa jenazah Rosangela tidak menunjukkan tanda perebutan seperti orang yang telah meninggal dunia selama 11 hari. Jenazah Rosangela segera dibawa ke hospital berhampiran, namun dia disahkan meninggal dunia buat kali kedua sebelum dikebumikan semula. Kisah ini menimbulkan kekeliruan dan sukar dipercayai. Adakah benar Rosangela dikebumikan hidup-hidup pada hari itu? Keluarganya terutama ibunya sangat mempercayai dakwaan itu. Seorang jiran pula menyatakan, lebih 500 orang datang dan memenuhi tanah perkuburan. Semua ingin melihat, ramai yang menyentuh kakinya dan semua dapat merasakan tubuhnya masih hangat. Terdapat banyak kisah benar mengenai orang yang secara tragis dikebumikan hidup-hidup. Kebanyakannya berlaku sebelum wujudnya teknologi perubatan moden. Namun kesilapan sebegini masih berlaku hingga hari ini. Sebagai contoh, sebelum ini pernah diceritakan mengenai seorang wanita di Thailand yang disahkan meninggal dunia, namun sebenarnya masih hidup beberapa saat sebelum proses kremasi dijalankan. Walaupun begitu, pakar perubatan tetap menegaskan bahawa Rosangela telah meninggal dunia sebelum dikebumikan. Doktor menjelaskan bahawa dia tiba di hospital dalam keadaan sangat kritikal dan tidak dapat diselamatkan serta dipantau dengan rapi sepanjang tempoh rawatannya. Berdasarkan pemerhatian dan rekod perubatan, tiada kemungkinan kaki tangan hospital tersalah mengesahkan kematiannya. Mengenai kadar perebutan jenazah yang lambat, doktor menjelaskan ia disebabkan oleh penggunaan antibiotik semasa tempoh rawatan. Namun penjelasan ini gagal meyakinkan ibunya yang masih mempercayai anaknya mungkin masih hidup ketika dikebumikan. Persoalannya, adakah Rosangela benar-benar dikebumikan hidup-hidup? Berdasarkan bukti daripada pakar perubatan dan maklumat yang diperoleh, dakwaan itu agak tidak munasabah jika dibandingkan dengan fakta sedia ada. Walaupun terdapat laporan tubuhnya masih hangat ketika digali semula, adalah agak mustahil dia dapat bertahan selama 11 hari dalam keranda tanpa udara atau air yang mencukupi. Selain itu, pihak penyiasat mendakwa tiada seorang pun yang mendengar bunyi secara jelas dan penjelasan saksi yang mendengar bunyi tersebut dianggap kurang sahih. Ia mungkin hanyalah rumor atau salah tafsir. Walaupun begitu, beberapa butiran kes termasuk kecederaan pada pergelangan tangan dan kesan dalam keranda masih menimbulkan persoalan. Sama ada Rosangela dikebumikan hidup-hidup atau tidak, ia kekal sebagai misteri yang belum terjawab sehingga kini. Grab it around here. Grab it here and peel it back like that.
Okay, peel it back, all right, and it'll pull off. It'll make a disgusting sound. Pada 8 Ogos 2014, seorang pengguna bernama Simon PRJ memuat naik sebuah video di YouTube bertajuk Grave Roaming for Morons. Video ini merupakan muat naik semula bagi sebuah rakaman lama yang sangat menyeramkan. Dalam rakaman itu, seorang pemuda menerangkan secara terperinci bagaimana untuk merompak kubur dan menjual baki tubuh manusia di pasaran gelap. You grab it by the eyes or the nose. You pull it out, put your finger all the way in. There is nothing there that will hurt you at all. All right, you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth, or else it'll break out like that, and you will have holes. Apa yang menjadikan video ini lebih menggerunkan bukan sahaja kandungannya, tetapi juga misteri yang berkait rapat dengannya. Identiti lelaki dalam video itu masih tidak diketahui sehingga hari ini. Ada yang percaya ini merupakan rakaman asli seorang pencuri kubur, manakala ada yang berpendapat ia hanyalah sebuah video seram yang direka semata-mata untuk tujuan hiburan. Menariknya ada dua bukti yang menyokong kedua-dua teori ini. Satu fakta yang tidak dapat dinafikan ialah usia rakaman asalnya yang sudah menjangkau beberapa dekad. Sebutan terawal mengenai tajuk Grave Roaming for Morons yang ditemui di internet dikesan melalui sebuah kedai dalam talian yang kini sudah tidak wujud bernama Shocking Videos. Laman web ini menyenaraikan pita itu untuk dijual pada April 2003. Ini memberi petunjuk bahawa video asal dirakam sekitar akhir tahun 1980-an. Kita boleh melihat kotak pita video bagi filem Evil Dead 2 keluaran tahun 1987 pada minit kelima rakaman. Pada masa yang sama, kelihatan sebuah majalah horror FX di sudut kiri bawah. Isu khusus ini adalah sebahagian daripada edisi majalah seram Fangoria yang dikeluarkan pada Julai 1989 yang bermaksud video ini mungkin dirakam sekitar tahun tersebut. Memori dan barangan seram yang berselerak di sekeliling rakaman menunjukkan individu yang menghasilkan video ini mungkin seorang peminat tega filem seram yang hanya ingin mencipta sesuatu yang menyeramkan untuk hiburan semata-mata. Walaupun kebanyakan nasihat mengerikan yang diberikan dalam video itu kelihatan sangat asli, seperti cara untuk mengeluarkan tengkorak daripada tubuh yang belum sepenuhnya reput, ada juga bahagian yang kelihatan agak lucu, seperti ketika dia mencadangkan, Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. Hal ini menguatkan teori lelaki ini tidak mempunyai pengalaman sebenar dalam merompak kubur. Sebaliknya sekadar mencipta naratif semata-mata untuk tujuan hiburan. Sebaliknya ada yang berpendapat bahawa tengkorak yang ditunjukkan dalam video itu sangat terperinci untuk dipalsukan. Ia boleh dijelaskan dengan teori ini. Mungkin kali pertama dia merompak kubur dan dia hanya mereka-reka cerita untuk kelihatan lebih mahir. Menjelang penghujung rakaman, lelaki itu hampir menyebut nama penuhnya, namun berhenti sebelum mengucapkan keseluruhan nama belakangnya. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. Pada tahun 1999, seorang lelaki bernama Anthony Casamasima ditangkap di New York kerana mencuri jendela kaca berwarna yang bernilai tinggi dari sebuah perkuburan. Sebahagian pihak berpendapat panduan video Grave Roaming for Morons mungkin dihasilkan oleh orang yang sama, walau bagaimanapun terdapat beberapa perjanggahan yang menolak dakwaan ini. Sebagai contoh, tiada sebarang pertuduhan terhadap Anthony Casamasima yang menyebut dia mencuri atau memperdagangkan baki tubuh manusia. Aktivitinya lebih tertumpu kepada barangan bernilai dan boleh dijual, seperti jendela kaca berwarna yang bernilai tinggi. Casamasima berusia 40 tahun semasa ditangkap pada tahun 1999. Jika dia menghasilkan video ini, dia berumur sekitar 30 tahun pada masa itu. Namun berdasarkan penampilan lelaki dalam rakaman yang kelihatan jauh lebih muda, penjelasan ini dilihat tidak munasabah. Beberapa teori juga berpendapat lelaki dalam rakaman itu dikenali sebagai Craig A. Bradley yang ditangkap pada tahun 1995 kerana mencuri baki tubuh manusia dari sebuah perkuburan di upstate New York. Craig berumur sekitar 24 tahun ketika video Grave Roaming direkam. Usianya selari dengan penampilan muda dalam rakaman dan wajahnya dikatakan mempunyai sedikit persamaan. Namun masalah dengan teori ini ialah Craig tidak menunjukkan gagap yang ketara
seperti yang jelas kedengaran dalam rakaman tersebut. So winter months, I don't usually pay. Judge Hafner's been aware of this. I mean, it's not the first time this has happened. Dig for you and everything. So you dig and your friend digs, and then it's another friend digs. You have to find someplace really secluded, so that way there's no interruptions. Okay. Mungkin dia berpura-pura gagap dalam video asal atas sebab tertentu, namun ramai berpendapat ia hampir mustahil untuk dipalsukan. Gagap pemuda dalam video itu kelihatan begitu tulen dan asli. Adakah pencuri kubur ini benar-benar wujud atau sekadar seorang pelakon? Mungkin suatu hari nanti, individu dalam video ini akan tampil mendedahkan kebenaran. Namun sehingga kini, rakaman tersebut kekal sebagai satu misteri yang belum terjawab. If you're watching this video, then you'll know who it was. Bye-bye.